Bersama dengan Aisyah. Ya, Fitri. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam. Itu dia. Macam mana tadi, Kak Salah Aisyah? tu, saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tu tak lahir. Kampung di Kampung itu. Okey, baik. Kita maaf sikit kesilapan. Tapi kita dah nampaklah orang muda boleh nampak bagaimana perjalanan yang betul hebat bagi seorang figur bernama Aisyah. Jadi peringkat awal saya difahamkan memang ialah dengan putusan pembelajaran yang cemerlang, memang sampai sambung pengajian di New Zealand. Tapi macam mana terjebak ataupun berkecimpung dalam dunia nyanyian? Ini semua kerja kawan-kawan. Sebenarnya saya tak ada pernah cita-cita nak jadi penyanyi pun. Cuma masa di New Zealand tu ada satu pertandingan telequest di TV New Zealand masa tu. Dan kawan-kawan kata, masuklah, pergilah audition. So saya pergi audition, kawan-kawan bawa dan tiba-tiba saya dapat masuk. Dan saya duduk di Auckland dan TV New Zealand masa tu pertandingan tu di Wellington. So, saya ingat lagi kawan-kawan saya sanggup tu pergi sewa van, kami ramai-ramai. Dia orang bawa saya untuk pergi untuk pertandingan tu. Dia macam pertandingan lagu lah dekat tu. Tapi itu semua bercampur. Penyanyi, penari, apa semua. Like a talent bakat lah, punya pertandingan bakat. Maknanya Kak Aisyah memang daripada kecil memang tak ada niat lah nak penyanyi. Tak ada. Kebetulan lah. Dia nak jadi lawyer. Okey. Ramai tanya jurusan apa belajar tu? Okey. Mulanya memang saya nak pergi buat law. Tapi masa tu the system dia bertukar yang membuatkan dia tutup pintu untuk pelajar asing untuk masuk ke professional courses. Jadi ramai daripada kami dalam satu batch kami yang pergi tu dalam 96 orang ke New Zealand, ramai yang nak buat law yang apa tu semua tak dapat masuk kerana dia jadi susah untuk kita nak masuk. Dia punya tinggi polisi dia. Grade dia sangat tinggi untuk masuk. So jadi ramai pada kami yang ada yang nak masuk jadi doktor apa semua. Akhirnya kita buat basic degree, be the Bachelor of Arts, Bachelor of Science. Jadi macam Kak Aisyah tak dapat masuk. So kita macam frust nak buat apa. So kita buatlah. Saya macam Kak Aisyah sebenarnya mula-mula sampai ke stage 2 saya buat triple major. Wah, cita-cita besar gitu. Saya buat political science, saya buat art history kerana saya minat dengan art history dan saya buat education in early childhood. Lepas tu saya break, saya mula menyanyi dan saya menyanyi dengan fan club, saya stop menyanyi, belajar sekejap. Lepas saya balik ke New Zealand untuk habiskan saya punya degree, saya kata, saya dah lama tak belajar, saya tak berani nak habiskan triple major tu, tiga major tu. Jadi kata, okeylah saya fokus kepada education. So saya punya major dalam Bachelor of Arts is in education in early childhood. Maknanya tentang pembelajaran tentang pembesaran anak-anak dari psikologi dan bidangnya tu, beralihnya tu. Okey, walaupun kata tadi peringkat awal tak begitu serius menyanyi, tapi bila sekali menyanyi betul-betul wow, meletup kan. Macam tu macam mana perasaan dan juga perancangan? Satu kan sebab bukan peringkat biasa-biasa tapi dah melangkaui peringkat dunia. Jadi waktu tu bagaimana daripada muzik di New Zealand kembali ke Malaysia buat album semuanya? 6 bulan, 6 months after saya masuk pertandingan di TV New Zealand tu, saya dijemput oleh 2 buah kumpulan yang tengah mencari female vocalist. Satunya memang dah famous. They had like a lot of number 1 hits. Satu lagi dia dah ada single tapi dia masih on the rise. Dan mereka dua-dua audition saya. Dan saya dapat offer tawaran dua-dua band. Dan akhirnya saya bersama dengan kumpulan Soul on Ice. Dia panggil Soul on Ice ketika itu. Kerana saya rasa saya nak naik bersama dengan kumpulan itu. Compare dengan kumpulan yang sudah terkenal di New Zealand. Dan
3 bulan saya bersama dengan The Fan Club. Ditukar. Soul on Ice tu ditukar pada The Fan Club. Kita dapat tawaran dengan CBS New Zealand untuk rakaman. Jadi saya memang tak ada experience, tak ada pengalaman dalam menyanyi tu. Macam orang semua sebelum masuk rakaman menyanyi di kelab dan all that. Saya tak ada. Saya memang tak ada. Jadi cerita pun tiba-tiba masuk dalam studio dan saya dalam setahun yang pertama tu saya memang banyak kena absorb. Memang kena torture masa tu. Pasal lain-lain kumpulan dalam band The Fan Club tu mereka adalah kawan-kawan sekolah. Mereka dah lama bersama. So they've been playing together. Jadi saya terpaksa masuk dan saya terpaksa belajar dalam setahun tu. Memang saya rasa macam saya bagai budak kecil yang dicampak masuk dalam swimming pool. You sink or you swim. Jadi saya terpaksa belajar, absorb banyak masa tu. Menarik kisahnya. Kita melihat peringkat awal pun mencabar, sekarang ni pun memang terus berjuang. Lagi dahsyat. Itulah dia. Jadi sebab album yang dihasilkan oleh Aisyah di Malaysia saja memang macam-macam anugerah dah dapat. Penyanyi wanita popular, vokal terbaik Andresi Music, menang AJL 2 kali. Jadi sekarang ni masih lagi aktif. Jadi sebenarnya apa mungkin yang ingin dicapai oleh seorang figur bernama Aisyah? Sebab semua tahun pun dibuktikan. Terbaik pernah menang, popular pernah menang. Macam-macam kisah orang bualkan. Sebenarnya bila saya masuk dalam industri ni, satunya saya tak pernah fikir pasal cerita glamour ataupun saya daripada mula saya masuk dalam industri ni saya fikir ini adalah kerja saya. This is my job. And satu pekerjaan yang saya suka, saya enjoy dan saya memang diberi bakat untuk menyanyi dan saya continue. Dan it has always been, itulah prinsip saya daripada dulu sampai sekarang. I always fikir itu salah kerja saya. Itu cari makan saya, itu periuk nasi saya. Tak pernah berubah pun. Tak kira lah orang kata tengah relevan ke tak relevan, saya cari makan. Orang panggil saya panggil nyanyi, saya pergi nyanyi. Dan itu dan saya suka itu karya dan saya suka lihat bagaimana kadang-kadang bila saya tulis lirik, Fitri pun tulis lirik kan, kita tengok bagaimana lagu kita itu sampai ke hati, memberi kesan kepada peminat kita. Kadang-kadang kita tak tahu until mereka beritahu bagaimana lagu Syurga Telapak Kaki Ibu, walaupun saya tak tulis liriknya, tapi dia ada kesan kepada orang yang mendengar. Dan banyak lagi lah. Kalau raya, orang boleh relate dengan Aisyah. Kalau patriotik boleh. Lagu pop boleh. Lagu tradisional boleh. Macam jadi versatile. Kalau beli album Aisyah klasik tu memang ada semuanya. Okey, baik. Ada pemanggil. Terlalu ramai nak bercakap dengan Aisyah. Ada pemanggil. Okey, sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Faris Ismail dari Kota Baru, Kelantan. Oh, mesti peminat Aisyah kan? Oh, sangat meminati Aisyah. Daripada zaman saya menonton video-video Aisyah di YouTube, video-video 90-an, lagu-lagu Selanjur Bercinta, Janji Manismu, Kasih Kita. Saya ada 2 soalan sebenarnya nak bertanya kepada Kak Aisyah sebagai seorang saya anggap legenda muzik tanah air. Pertama, Kak Aisyah, apa pendapat Kak Aisyah berkenaan sikap-sikap nurtizen ataupun netizen kita terhadap legend-legend artis-artis lama yang ada kalanya tak dapat menerima. Bila setiap artis ada punya kelemahan, ada punya kekurangan. Dari segi ton suara, ada ton suara yang tak memenuhi range, ada ton suara yang range-nya terhad. Tapi netizen akan menghina warga-warga legenda kita ni. Yang kedua adalah apa aktiviti Kak Aisyah seharian yang membolehkan ton suara ataupun kualiti vokal Kak Aisyah terus maintain untuk membawa lagu-lagu yang lama yang masih lagi kekal menggunakan key yang sama seperti mana key yang digunakan pada tahun 90-an dulu. Faris, lagu Aisyah apa yang paling minat? Saya Janji Manismu, Kemaafan Dendam Yang Terindah, Selanjur Bercinta,
Cinta beralih arah yang pakai baju biru, baju tidur yang betul-betul peminat Suria ni. Saya pun tak ingat kan. Yang saya ingat selaju bercinta tu saya pun heran. Bukan selaju bercinta tu saya pun heran. Macam mana tarik tu tak bergegar usia perut tu. Itu lagu favourite saya tu. Memang lagu tu hebat sangat. Yang part yang selanjur bercinta yang tinggi ke langit tu kata tak Cik Mal khusus. Pelik juga. Aku memaksa tapi selanjur bercinta pun gaya-gaya dia. Saya pun macam pelik. Jadi macam cinta beralih arah tu pula saya pun heran. Padahal ke hulu ke hilir tapi vokal tu masih lagi okey. Apa yang Kak Aisyah buat sebenarnya? Saya pun itu kita panggil sebagai showmanship. Okey, terima kasih Faris. Okey, terima kasih. Soalan wartawan tu dia. Yang Kak pertama Aisyah. tentang akhlak netizen. Kita mulakan dulu dengan akhlak netizen. Saya baca semua caption di Instagram. Sebab hiburan ni untuk menghiburkan, tapi telah menjadi bahan perbalahan persengketaan, tuduh-menuduh, maki hamun semua. Macam mana nanti? Pertamanya bagi Kak Aisyah tak ada salahnya untuk kita beri komen. Tapi kita kena bezakan komen dengan menghina, menjatuhkan maruah orang, mencerca. Kan? Dan kalau orang putih kata komen yang below the belt, yang personal. Komen bagi Kak Aisyah tak apa. Kalau you kata you tak suka, it's okay. Tapi jangan sampai menghina, sampai kalau you fikir kalau kita ni ada family dan ada kawan-kawan dia baca kata, dia jadi macam kenapa sampai macam ni? You know, komen untuk membina. Kita seni industri ni sebenarnya kita tak besar. Jadi kita perlukan support, sokongan daripada orang industri itu sendiri dengan netizen dan pendengar. Kadang-kadang Kak Aisyah rasa macam kita lebih terlalu kritikal kepada artis kita sendiri. Sedang kalau kita lihat yang datang artis asing tu kadang-kadang bunyi macam ya Allah, you know, bagi saya lah. Tapi masih dipuja. Jadi we are so hard on our own artist. You know, bagi Kak Aisyah setiap orang tu diberikan anugerah. Suara tu memang tak akan sama. Dan cita rasa kita pun tak akan sama. Cuma yang sama yang Kak Aisyah harapkan dalam, walaupun sistem ni memberikan kita keterbukaan, tapi keterbukaan ni dalam masyarakat kita yang ada agama, yang ada adat, yang ada adab. Kita rasa kita kena ada garis panduan. Okey. Jadi macam mana Kak Aisyah berdepan dengan komen-komen netizen Fight. tu? Fight terus. Tak ada tapi Ada yang bukan bertanya fight, kenapa Kak Aisyah begitu lantang untuk Ya, kerana pasal kita kena tengok the bigger picture. Ini jangan cerita tentang artis kena kutuk saja. Look at it at the bigger picture kita sebagai masyarakat. Orang cakap kata Kak Aisyah tu salah layan. Ya, tapi terima sajalah. Ada yang kata terima sajalah. You know, kenapa sentap? Bila kita ada reaksi, mereka nakkan kebebasan untuk bersuara, tapi bila artis react, kata, kenapa sentap? Habis kami ni anak batung ke? Kan? Tapi yang paling pentingnya ialah kita kena tengok the bigger picture ialah masyarakat kita. Mana hala tuju masyarakat kita? Kalau kita kata kita halalkan sahaja, biasalah. Normalisasikan ini begitu. norma baru. Orang boleh cakap suka hati tanpa ada rasa tanggungjawab kan apa yang kita tulis. Sedangkan ianya semua bertentangan dengan pegangan agama, pegangan adab, pegangan adat. Semua tu opposing. Kalau kita nak halalkan, biasalah. Bagilah mereka nak cakap apa pun. Kita mesti ada. Kalau kita masyarakat dulu, orang zaman batu, dia tak pakai pakaian baju, tak ada adab, semua jadi huru-hara. Kenapa kita mula ada adab, ada adat, ada agama? Itu supaya kita menjadi satu masyarakat yang bertamadun. Jadi bila kita biarkan macam ni dan kita halalkan saja, maknanya kita bukannya jadi orang yang moden. Kita jadi orang yang
cabaran balik ke perbezaan belakang. industri sekarang dan dulu Kalau kita kan. tak tegur, tak ada tarbiyah lah kan. Orang dah biasa begitu. Kena juga ada pihak yang hantar sebab ini tentang budi bahasa. Betul. Yang paling penting kita risau sebab kadang-kadang tulis tu macam orang tak ada agama. Ya, tak ada agama, tak ada adab, tak ada adat. Kita bagi Kak Aisyah, yang Kak Aisyah tengok makin lama, Kak Aisyah perhatikan, seperti kita ni dah tak ada respect lagi. Tidak ada rasa hormat lagi. Semua orang jadi expert dalam tu. Kadang-kadang kita bantai orang yang dah berpuluh-puluh tahun berada dalam satu industri tu, sedangkan dia pun tak apa, dia bukan tak ada dalam industri tu. Bercakap macam bagus, macam dia faham. Tapi sebenarnya yang dia bahankan tu adalah orang yang dah berpuluh-puluh tahun dalam satu-satu industri. So bagi Kak Syah, kita kena buat sesuatu. Kerana walaupun kita dalam kehidupan yang katanya moden, kena terima benda yang moden, tapi setiap benda yang baru tu tak semestinya baik dan tak semestinya sesuai untuk kita, bangsa kita, agama kita. Jadi mesti ada guideline di situ saja. Adab sopan santun tu masih boleh dititik beratkan. Baik Kak Syah, kita ada pemanggil lagi. Oh, ada satu lagi dia tanya ada. apa yang saya buat. Saya sebenarnya saya tak nyanyi pun dekat rumah. Saya 35 tahun Sambil saya berjahit ke tak ada? Saya buat craft saya akan diam. Sebenarnya saya banyak berdiam di rumah kerana saya bagi rest suara saya. Dan kalau macam mana saya tu memang alhamdulillah rezeki saya untuk menyanyi itu. Dan setakat ini dah nak masuk 56 tahun saya masih menyanyi pada key yang sama saya sebenarnya tu. Okey, jadi saya nak tanya kenapa buat kerja kraftan sambil mendengar ruqyah, tapi kita dengar dulu soalan yang kedua. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fitri. Ya, ni wartawan ya? Ya, wartawan. Ni memang dia ni macam cara tanya tu macam wartawan. Nasruddin, okey. Okey, panggilan contoh dari Banting. Ada soalan untuk Aisyah, silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Aisyah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Sihat ya pagi hari Jumaat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Kak Aisyah lagu Surga Bidadari masuk ke lagu final ya? Alhamdulillah. Kak Aisyah, saya nak tanya kepada Kak Aisyah. Ya. Kita tinggal lagi berapa, 2 minggu tak salah kita nak akan melaburkan Tirai 2020 ya? Ya, betul. Jadi apa perkembangan terkini Kak Aisyah lah untuk plan untuk 2021 ni? Adakah Kak Aisyah akan comeback dengan buatangan album terbaru atau so macam mana, apa yang Kak Aisyah tengah plan sekarang ni untuk akan datang? Okey. Ya, boleh Terima ya. kasih Nazar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum ya. Selamat Kenapa awak Jumaat. gementar hari ni? Biasa okey. Oh ya, selalu ya. Sebab Aisyah. Okey. Okey, Aisyah, macam mana? Okey, sebenarnya saya dah ada dapat tawaran untuk rakam single lagi lah. Jadi saya tengah dalam proses untuk menulis lirik. Masa saya dah lama tak tulis lirik. Selama ni saya tulis lirik Janji Manismu, Lagu Raya Pulanglah, Si Titis Cahaya Dia Melukut, Itu Pi Gantang, Kasih Kita. Jadi lama dah saya rasa saya bukan seorang penulis lirik yang prolifik. Dan sekali-sekali je dia dapat ilham tu. Jadi saya rasa saya nak cuba kali ni untuk tulis lirik lagu lagi. Yang terakhir Malar ya lagu? Ya, tapi saya tak tulis lirik. Okey. Kak Aisyah, saya nak tanya Kak Aisyah. Okey, sebagai orang yang dah lama dalam industri, macam mana Kak Aisyah melihat artis-artis sekarang? Sebab kan kita tahu sekarang ni kalau kita boleh menyanyi satu lagu, boleh keluarkan single, dah dipanggil penyanyi, dah mendapat publicity dan sebagainya. Sebagai orang yang dah lama berkecimpung dalam industri, macam mana Kak Aisyah melihat situasi ni? Adakah sihat ataupun kadang-kadang berbekalkan paras rupa sahaja? Dan jadi performer tu dengan showmanship yang memukau tu. Okey. Okey, sekarang kalau kita lihat dari segi teknologi rakaman pun kita dah ada something what you call as auto-tune. Maknanya so itu membuka kepada macam-macam possibility lah. Maknanya orang yang mungkin tak berapa boleh nyanyi. Kalau dulu kita compare, dulu sebelum time Kak Aisyah pula, kalau dia menyanyi tu live, setiap dengan band sekali. dia boleh record sekali je. Jadi you kena betul-betul nyanyi tu kira almost perfect lah. Perfect lah untuk rakaman tu. Tapi sekarang yang Kak Aisyah tengok, ada kan yang menyanyi rakaman
dia boleh cantum-cantum sepatah perkataan. Memang kata serius boleh buat. Dan sekarang ni memanglah teknologi itu sangat canggih, tapi yang menjadi masalahnya bila kita nak kena buat persembahan live. Live. Jadi kita tak boleh nak kata cara dulu lebih baik, cara sekarang lebih baik, because it's just the way it is. Sekarang macam ni. Jadi Kak Aisyah mengharapkan kalau macam artis-artis baru, kalau syarikat rakaman ambil seorang artis tu supaya mereka jaga talent ni. Kerana orang baru ni macam especially dalam keadaan sekarang, kehidupan sebagai artis ni dia sangat mencabar. Jadi mesti ada orang yang jaga, yang groom baik-baik supaya dapat mengharungi. Sedangkan saya yang 35 tahun ni pun saya pening, 2 hari kena bash. Jadi ni kan kalau orang yang baru tiba-tiba kenapa boleh jadi sakit. Kalau kita tengok benda ni, cyberbullying ni sangat besar kesannya. Kalau kita tengok artis-artis di Korea, kalau contohnya saya baca statistik yang bunuh diri, yang depression ni adalah kesan daripada cyberbullying ni. So kita tak nak benda ni terjadi kepada masyarakat kita. Betul. Dan kalau biasanya kalau yang dibuli secara cyber ni melibatkan kontroversi dan sebagainya. Kalau Kak Aisyah lihat sekarang kan banyak artis-artis yang macam banyak yang terpalit dengan kontroversi, itu yang menaikkan nama mereka. Kalau macam Kak Aisyah sendiri, macam mana Kak Aisyah lihat perkara ini? Kadang-kadang kita kata bad publicity is still publicity. Adakah itu perkara yang bagus ataupun sebenarnya artis sekarang ni diorang perlu berdiri dengan bakat sendiri? Publicity itu nombor 2. Ada yang perlu kejar viral kan untuk naik kan. Kak Aisyah pun masih tengah observe ni macam mana. Memang daripada dulu Kak Aisyah mula-mula menyanyi dulu, pernah orang di New Zealand lah, dia seorang yang otai lah di sana, dia kata publicity is publicity. Tapi kadang-kadang publicity mungkin di negara luar it may work, tapi mungkin kalau dalam negara kita dia masih terkesan. Dia akan jadi terkesan. Kalau kita tengok, itulah contohnya macam di Korea, dia banyak kesan di artis jadi depression dan macam-macam lah. So kita tak mau ini jadi satu perkara yang berleluasa. Macam mana pula Kak Aisyah melihat trend? Kalau macam sekarang kan biasanya kalau setengah artis tu untuk dipanggil untuk merakamkan lagu ataupun untuk buat persembahan dan sebagainya, ataupun ada job-job lain, benda pertama yang dilihat adalah jumlah pengikut di laman media sosial. Kalau Kak Aisyah sendiri sebagai orang yang dah lama berkecimpung, berdiri dengan bakat sendiri, tetapi tiba-tiba bakat tu orang kata disailang oleh orang-orang yang mempunyai followers yang tinggi ni, macam mana Kak Aisyah? Itulah kami pun macam pening jugalah dalam hal ni, pasal kadang-kadang kita nak dapat airplay untuk satu-satu lagu baru pun orang akan tengok berapa kita punya views. Habis yang macam kita ni mungkin followers kita bukan orang yang terlalu celik IT ataupun yang bukan yang kaki like. Bukan kaki like, exactly. Jadi kita akan ada satu disadvantage, diskriminasi di situ. Jadi buat masa ni Kak Aisyah tak tahu lagi macam mana nak menangani. Tapi kita kena ada satu point di mana kita kena re-educate balik penonton kita, orang-orang kita, supaya jangan menilai satu-satu karya lagu itu, karya seni itu hanya berdasarkan kepada jumlah like. Jumlah like, kalau kita nak macam tu, kalau tengok budak minta cendol pun banyak juga dia punya viewer. So like saya kadang-kadang bercakap dengan artis-artis lama, kata kita kena buat benda macam tu ke? Betul. Baru orang nak tengok. Saya cakap dengan suami saya, bang, kita kena buat lari-lari dari padang ke boleh ke TikTok. TikTok ke macam mana? So kita kena ada satu badan pengawasan. Mesti ada balance. Viewers is good. Maknanya kita kena dapat bezakan antara budaya popular dengan
budaya dengan penilaian muzik dan seni itu dari segi ilmiah dia. Daripada jadi kita ada juri yang punya bertahun-tahun dalam music industry yang faham tentang formal music mungkin. Maknanya bukan populariti di media sosial semata-mata sahaja. lah. Mungkin kalau kita dapat cari satu balance. Okey. Ada lagi pemanggil ramai sangat yang hubungi pada hari ini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk tiga-tiga lah. Okey. Wahid ya? Okey. Saya Wahid. Saya di Kuching, Sarawak. Okey. Jadi saya ni peminat Puan Asia. Dan saya rasa saya seusia dengan Puan Asia. Ni nak tahu ni, Puan Asia apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni bukan nak tanya apa dah. Cuma saya kalau Puan Asia kata nak teruskan dalam bidang seni ni kan. Ya. Cuma satu aja saya nak beritahu lah. Siapa yang kata orang yang tak suka dengan macam seseorang penyanyi tu, bagi saya lah, tak payah nak komen lah. Nanti buat dia screen je. Yang peminat tu untuk membina penyanyi yang dia minat tu, dia boleh. Tapi bina macam nasihat yang bermanfaat lah. Tak payahlah kata orang nak caci maki dia. Kalau dia tak minat penyanyi ni, tak payah nak komen. Tak payah nak komen, buat dosa je. Tapi kita memanglah tak dapat nak tutup mulut netizen kan. Tapi bagi saya lah, sepanjang saya mengikuti perkembangan Puan Asia dalam bidang nyanyian ni, memang Puan Asia ni salah seorang yang penyanyi yang saya minat. Okey. Tapi yalah, kata orang macam kita ni memang tak dapat nak tutup mulut netizen kan. Tapi macam mana pun kita pun ada juga buat silap. Tapi kalau kita silap, kita pun takkan kita nak biar silap kita berpanjangan. Baik. Terima kasih Cik Wahid dari Kuching. Unit boleh dipanggil Puan Asia kan? Pengerusi pertumbuhan apa? Klasik. Kan lah. Okey, dapat. Tadi isu tentang netizen. Baik. Tadi saya bertanya tentang soalan kan. Saya tengok tadi ada caption berada di safe haven sambil buat kraftangan, kemudian sambil mendengar ruqyah. Haki segala dengki khianat barangkali. Macam itu juga penting sebagai pendinding sebagai juga. Betul. Okey. Safe haven bagi saya macam daripada dulu saya buat art saya. Selain daripada saya menyanyi, audio saya suka visual art, kraftangan, semualah. Bagi saya memang kalau kita tengok survey pun ada menunjukkan yang membuat satu-satu kesenian dari segi menggunakan tangan tu semua adalah satu terapi minda, relaxing, dan kita discharge semua negativity. Dan ialah dari segi macam saya cakap, saya selalunya dekat rumah saya memang pasal saya dah selalu pergi bila bekerja, saya dengar muzik gedebung-gedebang. Jadi saya balik, saya memang totally tak nak dengar gedebung-gedebang. 35 tahun saya tak pernah di rumah saya tak pernah ada karaoke set. Kawan saya pernah datang rumah, dia kata aku tak pernah jumpa you praktis nyanyi. Aku buat apa, nanti aku pergi nanti aku praktis lah kata kan. Bila air tak nyanyi? Tak, melainkan saya terpaksa belajar lagu macam lagu ABS kan. Saya terpaksa belajar dalam masa yang sangat cepat. Jadi saya terpaksa pasang tu di rumah. Itu je lah. Saya punya neighbours mesti pelik. Kenapa tiba-tiba saya tak jarang pasang lagu. Dan bila ruqyah ni, semua orang pun faham kan bila orang buat ruqyah ni pasal apa. Maksudnya Kak Aisyah cuma menyanyi ketika di atas pentas dan juga bilik rakaman. Praktis lah, rehearsal. Dan bila saya berada dalam saya punya haven, buat saya punya berkreatif, sebenarnya saya rehatkan saya punya suara. Kerana suara ni kita tak boleh overuse. Dia akan jadi. Mungkin sebab itu suara saya masih maintain selama ini. Dan saya ruqyah tu untuk terapi jiwa dan juga untuk pendinding.
Daripada itu kalau kita biasalah kalau ada yang suka, ada yang tak suka. Dan walaupun kita moden di zaman sekarang, tapi bab-bab yang tu kita tak berapa moden. Permainan dia masih jadi, dan kita sentiasa menjadi satu target. Ya, okey. Setengah jam kita berbincang. Ya. Kalau ikutkan Aisyah ni kena 5 jam kan. Baru cukup. Itulah dia. Okey. Tapi saya dapat melupakan tadi panggilan Puan Asia tadi. Puan Asia. Tak apalah, yang penting ilmu hari ini cukup banyak walaupun setengah jam. Daripada mula kita dapat melihat perjalanan. Paling penting kena ada maruah, kena ada jiwa, kena ada integriti. Kena ada paling penting keimanan walaupun dalam bidang musik. Rasa hormat. Rasa hormat. Itu yang paling penting sekali. Baik,